Buletin Didik 21 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-9 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri berlangsung di Balai Singgasana Kecil Istana Negara. Turut berangkat pada istiadat ini, Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Datuk Seri Ismail, 61 tahun, yang memakai baju Melayu hitam, lengkap bersamping hitam, bersulam benang warna keemasan, diiringi isteri Datuk Seri Muhaini Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Istiadat turut disaksikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Ia diikuti dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Pimpinan utama politik dari UMNO, PAS, Gabungan Parti Sarawak MCA, MIC, Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS turut hadir. Turut hadir Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun. Al-Sultan Abdullah memberi perkenan pelantikan itu selaras dengan Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Pelantikan ahli Parlimen Bera itu bagi mengisi kekosongan selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan peletakan jawatan pada 16 Ogos lalu selepas hilang sokongan majoriti. Serentak dengan istiadat di Istana Negara itu, harapan yang tinggi disandarkan kepada Perdana Menteri agar dapat kembali memperkukuhkan ekonomi negara dan membentuk barisan jemaah menteri yang benar-benar dapat memastikan penularan COVID-19 dikawal. Tahniah PM baru kita yang ke-9 yang baru dilantik semalam. So dengan harapan of course lah ekonomi akan jadi lagi baik and then dapat selesaikan masalah COVID ni dengan lagi cepat dan efektif lah. Semoga Malaysia akan terus maju jaya dan bebas daripada COVID. Tahniahlah kepada Perdana Menteri kita yang baru dilantik ini dan disetujui oleh kita semua. Tahniahlah ya kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Diharapkan barisan kabinet yang dibentuk nanti lebih mantap dan dapat, yang pertama sekali dapat melandaikan COVID-19 inilah, sebab ini adalah menjadi punca kemerosotan ekonomi. Saya punya harapan ialah PM kita ini jadi bapa Malaysia yang boleh tanggungjawab untuk anak-anak dan juga apa kita nak semua dia boleh buat untuk kita. Harapan saya ini kerajaan baru
boleh membentang COVID dengan serta-merta. Okey, dan boleh adil pada semua kaum, tak kira dia dari East Malaysia atau West Malaysia. Kita nak adil dan saksama semua rakyat. Okey, dan sekarang ekonomi pun sudah meleset. Okey, harap kerajaan baru boleh membawa pelaburan asing. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara dengan tujuan utama membentuk perpaduan yang kukuh setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian serta perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara. Sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita bukan sahaja menghafal dan mengingatinya, malah memahami setiap maksud dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Menurut penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi MARA, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Ya, ini kurang diberikan perhatian oleh banyak pihak ya. Saya fikir sekarang ini telah mula untuk kita menilai, untuk memberikan pengetahuan yang lebih jelas kepada generasi kita atau masyarakat kita secara umum, bahawa kita mempunyai cita-cita bahawa Malaysia ini mempunyai cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Perpaduan adalah intipati utama apabila kita membuat rukun negara. Okay, yang keduanya, memelihara satu cara hidup demokratik. Apakah yang dimaksudkan cara hidup demokratik itu? Mungkin kita mempunyai nilai-nilai demokratik. Nilai-nilai demokratik yang didekatkan dengan ciri-ciri sivik. Nilai-nilai sivik. Nilai-nilai persamaan, nilai-nilai yang memahukan kita meletakkan nilai-nilai mulia itu berada dalam nilai-nilai demokratik. Selain itu, objektif rukun negara termasuk mencipta satu masyarakat yang adil dan saksama, membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak, serta membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jelas Profesor Dr. Syam Rahayu, bahagian kedua rukun negara pula menggariskan 5 prinsip. Ia termasuk kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Bagi Jibril Chen Yuzi, pelajar berusia 9 tahun dari Sekolah Sri Tenbi Shah Alam, prinsip rukun negara yang terakhir merupakan prinsip paling bermakna sebagai rakyat Malaysia. Ini kerana budi bahasa, sifat sopan santun serta tata susila yang betul merupakan kunci utama kepada pembentukan perpaduan yang kukuh. Hubungan sesama kaum di negara kita akan menjadi lebih erat dan lebih berharmoni. Masalah-masalah seperti pergaduhan dan perselisihan faham antara kaum pun dapat dielakkan. Oleh itu, sebagai generasi muda, Jibril berasa kesopanan dan kesusilaan memanglah sangat penting dan bermakna. Bagi Ji Shantini, pelajar SMK Seri Kota Puteri 2, prinsip pertama rukun negara memberi makna tersendiri bagi dirinya. Prinsip itu jelas membuktikan suasana harmoni rakyat negara ini yang menerima dan mengamalkan perbezaan agama untuk saling menghormati antara satu sama lain. Dari kelima-lima rukun negara, prinsip kepercayaan kepada Tuhan menjadi prinsip yang bermakna bagi saya kerana kita boleh menyedari kekuasaan Tuhan. Selain itu, kita boleh mengikuti suruhan Tuhan dan juga kita boleh mensyukuri keberkatan yang Tuhan berikan kepada kita. Daripada itu, kita boleh jadi seorang yang bertanggungjawab dan orang yang berkhidmat kepada negara kita. Justru rukun negara hendaklah dijadikan panduan kita rakyat Malaysia sebagai alat perpaduan kaum. Kerana Malaysia dibina dengan masyarakat majmuk berlatar belakangkan pegangan agama dan budaya masing-masing. Bersua kembali, pelajar SMK Hamzah 2 Macang Kelantan Nasrin Nadira Suhaidi mengharumkan nama Malaysia atas kejayaan memenangi anugerah pingat emas dan CJ Merit di Festival Kesenian Sekolah Tinggi Antarabangsa ke-22 IFAC Japan.
Kami dari Buletin Didik mengucapkan syabas dan tahniah kepada Nasrin Nadirah. Karya lukisan Nasrin Nadirah berjudul Antara Kimono dan Kebaya mencuri perhatian penganjur festival yang berlangsung di National Art Centre Tokyo, Jepun pada 4 hingga 15 Ogos lalu. Upacara perasmian festival dan pengumuman pemenang dilakukan pengerusi IFAC Dr. Haruhisa Handa secara dalam talian. Congratulations, Nasrin Nadira binti Saidi. Congratulations. Hai. Congratulations. Certificate and medal. My art piece in Antara Kimono dan Kebaya, it highlight on the interaction between two cultures, Malaysia and Japan, through history, relationship and trade. Art is my way of life. Without it, I'm like an abandoned ship. Festival tahunan ini menghimpun dan memberi pengiktirafan kepada karya beliau dari seluruh dunia. Persembahan animasi cerita rakyat oleh 4 pelajar Kolej Vocational Keningau menerima pengiktirafan diploma kelas pertama di European Association of Folklore Festivals EAFF. Karya animasi berjudul Borneo Animated Tales Galap Timbalan and Sumanga dipertandingkan di Sopravista Olympic Art Games Itali pada 11 hingga 16 Ogos lalu. KV Keningau dibimbing pengarah kreatif Roziwell Ruslin dan diwakili 4 pelajar iaitu Quizen Ansab, Nur Aini binti Warni, Muhammad Firdaus Kasiman dan Isabel Lurincius. Video animasi cerita rakyat mereka mengisahkan 3 hikayat dahulu kala yang mempertengahkan watak makhluk mitos berdasarkan kepercayaan kuno masyarakat tempatan. Galap, cerita yang menghurai persengketaan antara manusia dan makhluk ajaib yang tinggal dalam air yang digeruni. Cerita kedua bertajuk Sumanga menceritakan kisah semangat penjaga perahu yang mampu membawa tuah dan memberi perlindungan kepada nelayan dan pelayar. Manakala cerita ketiga Timbalun adalah kisah pengajaran yang memainkan peranan penting dalam cerita animasi ini. Menurut pengarah KV Keningau, Johari Sabin, usaha para pelajar ini membantu memelihara warisan budaya dan memupuk minat generasi muda dalam bidang seni dan budaya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dinobatkan sebagai juara pertandingan akhir debat alam sekitar antara institusi pendidikan tinggi kali ke-27. Pada pertandingan akhir yang berlangsung secara dalam talian itu, UIAM menewaskan Universiti Teknologi Mara UiTM. Membahaskan tajuk pemulihan ekosistem adalah tanggungjawab negara-negara maju. Pendebat UIAM diwakili Anis Afina Hassan Sanusi, Muhammad Ilham Hafiz Azmi dan Muhammad Wafi Anwar Roslan. Manakala pasukan UiTM pula diwakili Muhammad Faris Ashraf Noh, Muhammad Amirul Aiman Ismail dan Muhammad Fakris Akasha Shahlan. Selaku juara, UIAM menerima hadiah wang tunai RM8,000 beserta piala pusingan. Tambah membanggakan, pendebat mereka Muhammad Ilham Hafiz dinobatkan sebagai pendebat terbaik pertandingan akhir. Sementara pasukan UiTM turut membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000. Majlis perasmian pertandingan akhir disempurnakan oleh Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Sebanyak 19 pasukan menyertai pertandingan debat kali ini bermula 14 hingga 17 Ogos yang julung kali diadakan secara dalam talian. Impian penghuni di projek perumahan rakyat PPR Hiliran Kuala Terengganu menjadikan jalur gemilang yang dipasang di kediaman mereka antara yang terpanjang di negeri itu akhirnya menjadi kenyataan. Ia setelah mereka berjaya menyiapkan bendera gergasi sepanjang 50 meter dalam tempoh 2 hari dan direntangkan di bangunan setinggi 17 tingkat. Inisiatif secara bergotong royong itu bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan warganya selain memeriahkan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-64. Rata-rata mereka sanggup menyumbang duit poket sendiri untuk menghiasi kediaman dan kawasan persekitaran dengan 2,000 jalur gemilang pelbagai saiz. Sama-sama yang duduk di sini, dia semua, satu
Penduduk berharap aktiviti tradisi tahunan di PPR ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama mereka meskipun sibuk bekerja. Turut diharapkan keprihatinan masyarakat dalam menjaga prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan COVID-19 selaras tema Hari Kebangsaan kali ini Malaysia Prihatin. Bendera Persekutuan Tanah Melayu berkibar megah buat kali pertama di perkarangan Istana Selangor, Kuala Lumpur. Upacara menaikkan bendera dilakukan oleh Pesuruhjaya Tinggi British Sir Henry Gurney. Bendera ini menjadi bendera tunggal yang mengandungi ke-11 buah negeri yang terangkum dalam Persekutuan Tanah Melayu. Ia mengandungi 11 jalur, 6 jalur merah dan 5 jalur putih melambangkan perpaduan ke-11 negeri-negeri persekutuan. Manakala di sudut atas sebelah kiri terdapat petak biru dengan bulan dan bintang berwarna kuning. Ke laporan sukan, barisan terbesar 28 atlet dan pegawai Paralimpik negara berlepas ke Tokyo malam ini. Ia terdiri daripada skuad memanah, olahraga, boccia, angkat berat dan tenis kerusi roda. Manakala 3 daripada sukan badminton dijadual terbang pada Selasa ini. Cabaran negara akan digalas 22 atlet yang akan bertanding dalam 9 jenis sukan dengan sasaran membawa pulang 3 pingat emas. Sementara itu, menjelang 3 hari pembukaan rasmi Sukan Paralimpik Tokyo 2020, acara larian obor kian menyemarakkan bahang tamasya. Ia menghampiri kemuncak dengan obor dibawa mengelilingi bandaraya Tokyo. Begitupun berikutan kes jangkitan COVID-19 yang meningkat, acara penyerahan obor berganti-ganti itu terpaksa dilakukan dalam keadaan tertutup mengikut SOP ketat. 700 individu terbabit dengan larian ini dan penganjur menggunakan kaedah pembahagian kumpulan kecil bagi setiap pembawa obor. Sukan Paralimpik Tokyo 2020 menampilkan lebih kurang 4,400 atlet kelainan upaya serata dunia. Pada tamasya di Rio 2016, Malaysia membawa pulang 3 pingat emas dan 1 gangsa. Sekaligus pencapaian terbaik negara sejak 1972. Kesaingan bola sepak Liga Tempatan, saingan Liga Super, menyaksikan Sri Pahang FC gagal memanfaatkan kelebihan arena sendiri apabila ditundukkan Kuala Lumpur City FC. Manakala Selangor FC 2 dan Johor Darul Takzim 2 sama handal dengan keputusan seri pada aksi Liga Perdana. Tanpa jaringan pada babak pertama, Kuala Lumpur City FC dilihat lebih banyak mengasak benteng Sri Pahang FC. Aksi selepas rehat mula menampakkan permainan seimbang. Hanya 4 minit selepas perlawanan bersambung, Kuala Lumpur FC berjaya mempelosi gawang tuan rumah menerusi Ronald Morales. Meskipun cuba bangkit memburu gol penyamaan, Sri Pahang tersentak lagi apabila Zafri Yahya menjaringkan gol kedua Kuala Lumpur FC pada minit ke-70. Ini kekalahan kedua berturut-turut buat Sri Pahang. Sementara itu, saingan Liga Perdana, Johor Darul Takzim 2 bertandang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur menentang Selangor FC 2. Tuan rumah di depan menerusi sepakan penalti Alexander Armiyev pada minit ke-21. Namun sebelum perlawanan berhenti rehat, Fernando Rodriguez menjaringkan gol penyamaan JDT 2. Kedudukan 1-1 kekal sehingga whistle penamat. Beralih ke saingan Bundesliga, pemain muda Hungary Dominic Szoboszlai menampilkan kelas tersendiri menjaringkan 2 gol membantu kemenangan besar RB Leipzig menundukkan Stuttgart. Beraksi di tempat sendiri di Red Bull Arena, Dominic Szoboszlai memulakan ledakan pemusnahannya pada minit ke-38 untuk Leipzig mendahului 1-0 pada babak pertama. Hanya seminit selepas rehat, gawang Stuttgart bolos lagi, kali ini menerusi Emil Forsberg. 6 minit kemudian, Szoboszlai memperagakan kebolehan mengambil sepakan percuma untuk menjadikan kedudukan 3-0. Hari serba tidak menjadi Stuttgart apabila dihukum pula dengan sepakan penalti. Andre Silva mudah menyempurnakannya untuk kemenangan 4-0 Leipzig. Ke perkembangan MotoGP, Monster Energy Yamaha akhirnya mengesahkan sudah mengedepikan pelumbanya Maverick Vinales. Keputusan itu dibuat selepas pelumba Spanyol itu digantung daripada saingan Grand Prix Austria minggu lalu. Vinales dipersalahkan dengan pengendalian motosikal yang tidak dapat dijelaskan semasa GP Styrian pada 8 Julai, sekaligus disifatkan sebagai cuba menyebabkan kerosakan pada jenderanya.
Vinales dilaporkan akan menyertai pasukan Aprilia pada saingan 2022. Dewan Bahasa dan Pustaka bersama Universiti Multimedia akan menganjurkan bengkel asas animasi pada 30 Ogos jam 9 pagi. Penyertaan adalah percuma. Turut diadakan pertandingan video animasi cerita kanak-kanak. Untuk maklumat lanjut, layari laman Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021, Geografi, serta bimbing tingkatan 4 bagi mata pelajaran perniagaan dan fizik. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Istiadat angkat sumpah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 di Istana Negara mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.